Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 14. Nama company yang kami pilih ialah The Potatoes. Produk kami yang kami jual ialah kerepek, iaitu keluaran daripada company Kerepek Ma Lover. Ini ahli grup kami yang terdiri daripada 10 orang dan saya Nur Anisa Nabita Effendi, nombor matrik 271459. Saya akan membentangkan ringkasan eksekutif syarikat kami. Okey, first saya akan bentangkan ringkasan eksekutif syarikat kami. Syarikat kami ni telah ditubuhkan pada 24 Oktober iaitu 2020 dan keluaran dan jualan ialah yang kami jual kerepek. Selain itu, kerepek yang dikeluarkan ada dua perisai iaitu cheese dan salted egg. Kami menjual harga yang tetap iaitu RM10 untuk satu pack. Dan berat kerepek tu seberat 220 gram ya, dan ditimbang dengan tepat lah. Lepas tu harga yang kerepek kami jual ini adalah harga mampu bilik dan boleh dibeli oleh generasi tidak mengira generasi lah, daripada yang tua hingga ke remaja dan kanak-kanak. Kami mengharapkan produk yang kami keluarkan dapat menguasai pasaran yang lebih luas, iaitu di dalam dan di luar negara. Assalamualaikum. Nama saya Nur Maisara binti Masri dan nombor matrik saya ialah 271045. Saya akan menerangkan tentang industri dalam syarikat saya. Kami telah memilih industri kerepek. Kerepek merupakan satu produk makanan ringan yang popular di negara kita. Produk ubi kayu yang mudah untuk ditanam telah menarik minat usahawan untuk menanamnya. Oleh itu, industri makanan telah mengambil peluang ini untuk memperkenalkan kerepek ubi kayu. Pada zaman dahulu, kerepek ubi ini akan didapati ketika perayaan sahaja. Namun, kini mudah untuk didapati di pasaraya atau seberdeka. Kerepek ubi ini juga telah mempunyai pelbagai perisai seperti keju dan telur masin. Hal ini menarik minat semua golongan usia untuk makan kerepek ubi ini. Menurut Jabatan Pertanian dan Fama, kerepek adalah penyumbang jualan terbesar dalam pertumbuhan industri makanan atau kudapan dengan sasaran jualan sebanyak RM102.1 juta dalam setahun dan terus meningkat. Hal ini menyebabkan industri kudapan Malaysia kini berada tahap yang sangat baik dan memberangsangkan akibat faktor permintaan yang tinggi dari dalam negara dan luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syarif bin Ahmad Helmi dan bernombor matrik 269765. Dan saya akan menerangkan kepada anda tentang syarikat kami. Yang pertama ialah tujuan rancangan perniagaan. Tujuan yang pertama ialah untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan bagi bertujuan untuk kami membeli aset ataupun mengubah suai syarikat serta untuk mengembangkan syarikat kami ke kawasan yang lain. Selain itu juga, pembiayaan ini juga akan digunakan untuk membeli barangan produk. Seterusnya, kami juga akan menyediakan prosedur operasi piawai ataupun SOP bagi melindungi kualiti produk serta juga menjaga kesihatan para pekerja. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menjadi rujukan bagi pelabur dan pembekal untuk mengetahui tentang syarikat dan menunjukkan kemampuan syarikat kami beroperasi. Seterusnya ialah latar belakang syarikat. Nama perniagaan kami ialah The Potatoes. Alamat perniagaan kami terletak di Lot G18, Pekan Calun, Taman Kempas 06010 di Calun, Kedah. Dan bentuk perniagaan kami ialah perkongsian. Jenis perniagaan ialah food and beverage. Tarikh pendaftaran ialah 12 Oktober 2020. Nombor pendaftaran GU04 52901V dan modal permulaan bagi syarikat kami ialah RM144. Yang seterusnya ialah latar belakang rakan kongsi. Syarikat kami mempunyai 10 pemilik bersama, iaitu pemilik pertama ialah Nur Anis Suhaina binti Afandi, memegang jawatan pengurus besar. Pemilik kedua ialah Syarif bin Ahmad Helmi, memegang jawatan pengurus eksekutif. Pemilik ketiga ialah Nabila binti Nordin, memegang jawatan pengurus pemasaran. Yang keempat ialah Halimah Stura binti Muhammad Noor, memegang jawatan pengurus operasi. Yang kelima ialah Low Wikiat, iaitu memegang jawatan
pengurus kewangan. Dan pemilik keenam ialah Adik Imran bin Roslan memegang jawatan Pembantu Pengurus Kewangan. Yang ketujuh, Nur Masyarah binti Masri memegang jawatan Pembantu Pengurus Eksekutif. Muhammad Izzat bin Ismail iaitu pemilik nombor 8 memegang jawatan Pembantu Pengurus Pemasaran. Yang kesembilan, Siti Mastura binti Syari memegang jawatan Pembantu Pengurus Eksekutif. Dan yang terakhir ialah Mia Muhammad Akmal bin Zulkifli memegang jawatan Pembantu Pengurus Operasi. Dan yang terakhir ialah lokasi tapak projek. Syarikat kami beroperasi di Lot G18 di Pekan Candun dan terletak di dalam Pasaraya Simat, di mana lokasi kami ialah sangat strategik kerana berdekatan dengan kedai-kedai tempatan yang menjual pelbagai barangan. Seterusnya, lokasi ini dipilih kerana merupakan kawasan pekan kecil yang tidak semua jenis perniagaan ada dijual di sini. Oleh itu, kami memilih lokasi ini kerana tidak banyak pengusaha menjual makanan seperti keripik kentang di kawasan ini. Seterusnya, kawasan ini juga terdapat ramai pelajar universiti awam seperti Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Malaysia Perlis ataupun UNIMAP yang datang membeli barangan keperluan di Pasaraya Simat kerana hampir dengan kampus mereka, dan sekaligus juga dapat menarik perhatian mereka untuk mengunjungi ke kedai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mastura binti Syari, Matrik 271113. Sekarang saya akan menerangkan bahagian produk. Syarikat The Potatoes telah diberi peluang untuk mempromosikan keripik yang berkualiti tinggi. Selain itu, syarikat The Potatoes telah mengedarkan dan menjual keripik melalui dua perasa, iaitu cheese dan juga salted egg, keluaran syarikat Makluf Enterprise. Produk ini telah dibungkus dan diedarkan dalam bentuk pak besar yang ditimbang sebanyak 220 gram. Produk The Potatoes ini telah mendapat sambutan yang tinggi dalam semua golongan masyarakat. Ini kerana produk ini memiliki harga yang berbaloi dan mudah dimiliki oleh semua generasi. Masa akan datang, The Potatoes akan mengeluarkan keripik berbagai perasa selain daripada cheese dan juga salted egg. Ianya juga akan diubah daripada pak yang besar menjadi kepada pembungkusan di dalam botol atau balang yang bersesuaian. Hal ini supaya produk kami mendapat lebih banyak sambutan dan lebih dikenali daripada semua golongan masyarakat di dalam dan luar negara. Assalamualaikum, nama saya Nabila binti Nordin. Ingin membentangkan tentang strategi pemasaran, iaitu yang pertama ialah promosi. Kami menyediakan produk keripik The Potatoes ni di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk memperkenalkan dua jenis pizza, iaitu ubi cheese dan juga salted egg. Selain itu, kami memberikan perkhidmatan yang pantas kepada pelanggan yang ingin membeli produk ini. Pelanggan juga akan memberikan respon sebagai bukti The Potatoes ni ialah produk yang dipercayai dan digemari orang ramai kerana teksturnya yang rangup. Untuk pengedaran, The Potatoes akan menghantar secara terus kepada pelanggan yang berada berdekatan dengan tempat ejen-ejen The Potatoes. Terdapat juga ejen-ejen The Potatoes yang menggunakan GNT untuk menghantar permintaan produk keripik yang dikehendaki oleh pelanggan yang berada jauh dari destinasi mereka. Untuk harga memang sangat murah, iaitu RM10 sahaja, yang mana ia mengandungi kuantiti keripik yang banyak di dalamnya. Harga bagi produk keripik ini juga tetap dan tak pernah berubah. Oleh sebab itulah pelanggan selalu beli lagi dan lagi kerana harganya yang lumayan. Untuk produk, The Potatoes telah mempromosikan kepada pelanggan kerana ia mempunyai saiz pak yang besar bagi memenuhi cita-rasa pelanggan. The Potatoes ini juga mempunyai kemudahan yang mana ia mempunyai zip pelekat yang membolehkan pelanggan untuk membuka atau menutup apabila mereka hendak makan ataupun sesudah makan. Bagi pembelajaran pemasaran, terdapat dua, iaitu mini ejen dan juga ejen. Bagi mini ejen, diorang membelanjakan RM80 untuk 10 stok keripik dan ejen pula membelanjakan RM140 untuk 20 stok keripik. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Ismail, nombor metrik 277-180. Hari ini saya akan menceritakan tentang rancangan pemasaran. Produk yang ditawarkan oleh syarikat The Potatoes ialah kerepek Marlove yang berharga RM10, manakala kawasan pasaran syarikat The Potatoes ialah seluruh Malaysia. Kumpulan sasaran pula ialah masyarakat Malaysia yang tinggal dan menetap di negara Malaysia, terutamanya golongan ibu bapa yang berkeluarga dan individu bujang pelbagai peringkat umur di seluruh Malaysia. Bilangan penduduk Malaysia yang bercecah 32.7 juta yang terdiri daripada pelbagai kaum antaranya Melayu, Cina dan India merupakan kumpulan sasaran kami. Produk yang ditawarkan oleh syarikat The Potatoes ini adalah halal dan dijangka dapat memenuhi citarasa rakyat Malaysia. Seterusnya, pesaing bagi syarikat The Potatoes ialah Kerepek Mat yang menjual produk bernama Krepex. Kekuatan produk Kerepek Mat ialah Kerepek Mat menjual produk secara borong, manakala kelemahannya pula ialah ia kurang terkenal berbanding syarikat The Potatoes. Saiz pasaran ialah kawasan pasaran yang utama adalah sekitar Malaysia. Hal ini kerana pihak The Potatoes menjalankan perniagaan secara tunai semasa penghantaran iaitu COD bagi seluruh semenanjung Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia yang menghampiri 32.7 juta memudahkan syarikat memasarkan produk. Hal ini kerana produk yang dihasilkan oleh syarikat The Potatoes sesuai untuk dimakan tanpa mengira umur, bangsa dan agama. Purata jualan syarikat The Potatoes pula ialah sebanyak 200 bungkus sebulan iaitu bersamaan dengan RM2000. Manakala ramalan jualan pula, syarikat meramal produk dapat dijual sebanyak 200 bungkus setiap bulan dan menjangkakan peningkatan sebanyak 2 kali ganda ataupun 400 bungkus pada musim perayaan. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mia Muhammad Akmal bin Zulkifli. Nombor metrik 278-0175 akan membentangkan tentang rancangan operasi. Okey, bagi perbelanjaan operasi, kami perlu membelanjakan beberapa jumlah wang bagi mendapatkan produk. Okey, hal ini kerana syarikat kami merupakan syarikat yang menjalankan perniagaan yang menjadi ejen kepada syarikat pengeluar. Jadi, bagi menjalankan perniagaan, kami harus mengeluarkan sedikit modal untuk mendapatkan produk. Seterusnya, syarikat kami perlu membelanjakan sedikit barang keperluan seperti beg plastik yang digunakan untuk menghantar barangan kepada pelanggan yang membeli produk kami. Dan seterusnya, kos barangan sampingan juga dihitung di pembelanjaan operasi seperti pembalut, pelembung dan juga kotak. Barangan ini digunakan untuk menghantar barang produk yang dipesan oleh pelanggan yang tinggal jarak sedikit jauh daripada kami. Seterusnya, pembelanjaan lain yang perlu ditanggung oleh syarikat adalah kos membayar penghantaran barang. Hal ini kerana pelanggan-pelanggan yang tinggal jarak jauh dan ingin memesan barang kami perlu membiayai kos penghantaran barang. Dan seterusnya, pembelanjaan operasi yang lain adalah bagi kos stok semula produk. Hal ini kerana bagi memastikan produk kami sentiasa mencukupi, syarikat perlu membelanjakan sedikit wang untuk mendapatkan produk dan menjamin stok secara berterusan. Dan yang terakhir adalah kos membayar ahli kumpulan yang terlibat dalam perniagaan kami. Okey, bagi bahagian carta ahli operasi, terdapat beberapa langkah yang perlu syarikat kami turuti demi untuk menjalankan perniagaan. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, mencari pembekal, di mana syarikat kami perlu mencari pembekal bagi mendapatkan produk untuk dipasarkan. Dan yang kedua, syarikat kami akan berunding dengan pembekal bagi mengambil kira tentang jenis produk, kuantiti dan berapa harga yang perlu kami pasarkan.
mengikut syarat-syarat ditetapkan oleh syarikat pembekal. Dan yang ketiga, kami akan mengambil produk dari pembekal sekiranya kami bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembekal. Okey, di langkah yang keempat, setelah kami bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembekal dan produk telah pun diambil daripada pembekal, kami akan mula menjalankan perniagaan dengan menjabarkan perniagaan kami secara atas talian. Okey, yang kelima, setelah perniagaan kami menerima pesanan daripada pelanggan, kami akan membuat penghantaran dan juga bayaran akan diterima daripada pelanggan. Dan yang seterusnya, iaitu langkah yang ketujuh, pelanggan akan menerima produk yang kami hantarkan. Dan setelah mereka menerima produk tersebut, kami akan meminta untuk diberi maklum balas daripada pelanggan dari segi video maupun maklum balas secara bertulis maupun secara berdepan daripada pelanggan. Okey, yang terakhir saya akan menerangkan tentang bahan operasi yang berkaitan. Di sini saya akan menerangkan tentang barangan-barangan yang perlu syarikat kami belanjakan untuk menjalankan perniagaan bagi melancarkan urusan perniagaan kami. Okey, saya akan menerangkan tentang barangan dan juga fungsi barangan tersebut. Okey, barangan yang pertama adalah pembalut gelembung. Pembalut gelembung ini adalah digunakan bertujuan untuk memastikan barang yang dihantar dalam jarak yang jauh akan sampai dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya, plastik bungkusan. Okey, plastik bungkusan ini digunakan semasa sesi penyerahan produk kepada pelanggan yang membeli produk kami. Okey, dan yang terakhir adalah kotak. Kotak ini digunakan untuk meletakkan produk yang telah dibalut gelembung dan dihantar kepada pelanggan yang berada jarak jauh. Okey, penghantaran melalui syarikat JNT memerlukan kami untuk menggunakan pembalut gelembung yang kotak bagi memastikan produk dapat dihantar dalam keadaan yang baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Astura binti Muhammad Nur, nombor matrik 278107. Saya akan membentangkan bahagian rancangan pengurusan di syarikat kami. Rancangan pengurusan merupakan proses di mana pengurus menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi bagi mencapai matlamat organisasi. Rancangan pengurusan adalah untuk mengenal pasti siapakah kaki tangan utama dalam syarikat, jawatan dan tanggungjawab yang dijalankan di syarikat tersebut. Seterusnya, struktur organisasi syarikat kami. Pengurus besar ialah Nur Anis Suhaina binti Apandi, pengurus kewangan Loh Wei Kiat dan Adik Imran bin Roslan, pengurus pemasaran Nabilah binti Nordin dan Muhammad Izzat bin Ismail, pengurus operasi Halimah Astura binti Muhammad Nur dan Mayor Muhammad Akmal bin Zulkifli, dan yang terakhir pengurus eksekutif iaitu Syaril bin Ahmad Helmi, Siti Mastura binti Syahri dan Nur Maisarah binti Masri. Seterusnya, fungsi dan tugas pasukan pengurus. Pengurus besar memantau dan mengawal kerja yang dijalankan oleh kaki tangan syarikat dan merancang dan menetapkan matlamat untuk memajukan syarikat. Pengurus kewangan pula menyediakan perancangan kewangan syarikat, menilai dan memilih sumber pembiayaan yang terbaik dan membuat ramalan kewangan bagi syarikat. Pengurus operasi bertanggungjawab mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran, menguruskan hal ehwal kaki tangan berhubung jawatan dan tugas kaki tangan syarikat. Seterusnya, pengurus pemasaran menjalankan tugas dalam mengkaji segala aspek keperluan dan kehendak pelanggan serta maklumat persaingan antara syarikat, bertanggungjawab mempromosi dan menjual produk syarikat dan mencapai target pemasaran yang telah ditetapkan oleh syarikat. Yang terakhir adalah pengurus eksekutif. Pengurus eksekutif melaksanakan visi, misi dan objektif syarikat, melaksanakan tugas yang berkaitan kewangan dan pemasaran dalam syarikat. Nama saya Loh Wei Kiat, merupakan pengurus kewangan syarikat. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan sumber dana syarikat. Bagi syarikat The Potatoes, sumber dana perniagaan adalah melalui pengumpulan wang daripada setiap rakan kongsi. Modal awal akan disumbang oleh setiap rakan kongsi dalam perkongsian. Syarikat kita mempunyai 10 orang rakan kongsian dan setiap orang perlu melaburkan sebanyak
RM144 ke dalam syarikat sebagai modal awalan. Seterusnya adalah bajet permulaan perniagaan. Pembelajaran permulaan perniagaan Terpotatoes termaksudlah kos memberi inventory. Daripada jumlah modal syarikat Terpotatoes mempunyai sebanyak RM1,440 dan modal tersebut digunakan untuk memberi inventory daripada pembekal. Produk bagi syarikat kita mempunyai dua jenis iaitu cheese crepes dan salted crepes. Kos serendah bagi produk kita adalah RM7.20. Jumlah wang yang digunakan untuk memberi inventory adalah sebanyak RM1,296. Slide yang seterusnya adalah untung rugi bagi syarikat Terpotatoes. Penyata untung rugi melaporkan pendapatan pembelanjaan dan keuntungan sesuatu perniagaan pada suatu tempoh perakaunan. Dapat mengukur dan melaporkan keuntungan atau kerugian sesuatu perniagaan dalam tempoh perakaunan tertentu. Jadual ini adalah penyertaan untung rugi bagi syarikat Terpotatoes dalam masa tempoh perakaunan 3 bulan. Jualan syarikat kita bagi masa 3 bulan adalah sebanyak RM1,800. Kos jualan kita adalah sebanyak RM1,269. Jadi, selepas telah tolak kos jualan, untung kasar bagi syarikat kita adalah RM531. Selepas tolak lagi dengan kos belanja operasi, untung bersih bagi syarikat kita adalah sebanyak RM451. Slide yang berikutnya adalah tentang aliran wang tunai. Penyata aliran tunai adalah untuk melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan, khususnya kegiatan operasi, pelaburan dan kewangan. Laporan ini memberi gambaran tentang bagaimana aliran tunai diurus dengan baik atau buruk. Di bawah menunjukkan penyata aliran tunai bagi syarikat Terpotatoes dalam tempoh masa perakaunan 3 bulan. Bagi aliran tunai daripada kegiatan operasi adalah RM531 dan aliran tunai daripada kegiatan kewangan adalah daripada pelabur modal rakan kongsi iaitu sebanyak RM1,440. So, akhirnya baki kita adalah sebanyak RM1,931. Slide yang seterusnya adalah imbangan duga syarikat. Imbangan duga memberi gambaran umum tentang situasi kewangan syarikat pada satu ketika tertentu. Laporan ini merangkumi aset dan liability syarikat serta ekuiti pemilih perniagaan. Di bawah menunjukkan imbangan duga bagi syarikat Terpotatoes dalam tempoh masa 3 bulan. Aset semasa yang ada dalam syarikat kita adalah wang tunai iaitu sebanyak RM1,891. Liability bagi syarikat kita adalah kosong sebab kita tak ada buat pinjaman daripada bank. Dan ekuiti kita adalah daripada modal dan untung bersih. Akhir sekali adalah analisis kewangan. Berdasarkan analisis kewangan yang dibuat oleh syarikat kita, margin keuntungan bersih syarikat kita adalah sebanyak 25.10%. Margin keuntungan bersih mengukur keuntungan perniagaan selepas penimbangan semua perbelanjaan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang apakah itu business model canvas. Secara ringkasnya, business model canvas adalah sebagai rujukan kepada usahawan dalam memulakan satu perniagaan. Oleh itu, business model canvas ni amat penting bukan sahaja kepada usahawan itu sendiri, malah kepada pembekal serta kepada bank iaitu yang akan memberikan pinjaman di masa yang akan datang. Dalam business model canvas ini terdapat 9 bahagian yang penting, iaitu yang pertama ialah segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini adalah di mana kita menentukan skop pelanggan kita sama ada yang muda, tua, remaja maupun yang telah berusia. Ini bergantung kepada produk yang kita jualkan, sama ada mengikut kesesuaian umur atau tidak. Yang kedua ialah tawaran nilai, di mana berapakah harga satu unit yang kita tawarkan kepada pelanggan kita, sama ada mengikut nilai pasaran yang semasa. Ia bergantung kepada kos bahan, kos penyediaan serta kos perkhidmatan. Oleh itu, tawaran nilai yang diberikan terhadap produk kita mestilah bersesuaian dengan harga semasa.
Manakala yang ketiga pula ialah saluran. Saluran ialah bagaimana hendak kita menjalankan perniagaan kita, di mana apakah saluran yang digunakan untuk kita menghantar produk kita kepada pelanggan, ataupun kita menggunakan perkhidmatan penghantaran yang sedia ada pada hari ini seperti JNT, Pos Laju dan juga Ninja Van. Yang keempat pula ialah perhubungan dengan pelanggan. Ini adalah penting kepada mana-mana usahawan, di mana kita sebagai penjual haruslah menjaga hati pelanggan kita, di mana dengan adanya pelanggan maknanya di situ ada keuntungan. Oleh itu terma customers always right itu haruslah dijaga oleh mana-mana penjual. Yang kelima pula ialah aliran pendapatan, di mana bagaimana kita mendapat modal di permulaan dalam memulakan perniagaan untuk memulakan satu perniagaan. Kebanyakannya usahawan ini boleh membuat pinjaman di bank, di mana kerajaan banyak membuka peluang untuk mereka memulakan perniagaan, bergantung kepada sejauh mana mereka boleh pergi serta apakah yang hendak mereka pasarkan. Yang keenam pula ialah sumber utama, di mana dalam memulakan satu perniagaan sebaiknya kita hendaklah mempunyai rakan kongsi, di mana selain daripada kita dapat mengurangkan kos dalam satu-satu perkara, kita juga dapat berkongsi idea baru serta apa-apa rancangan yang mampu meningkatkan nilai jualan kita daripada semasa ke semasa. Yang ketujuh ialah aktiviti utama. Apakah aktiviti utama yang sering yang kita lakukan dalam melaksanakan perniagaan? Sebagai contoh, saya mengambil stok daripada stokis dan saya menjual. Oleh itu, apakah aktiviti utama saya, di mana setiap kali saya membuat restock daripada produk, saya mengambil bilangan yang sama, di mana kadar keuntungan yang saya dapat adalah sama pada setiap jualan saya. Oleh itu, tiada kos yang berlebihan yang terpaksa saya tanggung. Yang ke-8 pula ialah rakan utama. Rakan utama ini secara singkatnya kita boleh kata ialah rakan kongsi, di mana sebagai sama ada ramai maupun sedikit. Tidak kisahlah sama ada untuk syarikat besar maupun kecil, rakan kongsi amat penting dalam pelbagai perkara seperti mengurangkan kos dan sebagainya. Manakala yang ke-9 dan yang terakhir ialah struktur kos, iaitu apakah kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh usahawan itu sendiri, seperti kos permulaan, iaitu dari mana hendak kita mendapat modal untuk memulakan perniagaan, serta kos overhead yang terpaksa ditanggung, serta kos jualan, apakah yang berapa banyak yang kita dapat daripada jualan kita. Seperti kita akan menggunakan kos, sebagai contohnya kita akan keluarkan kos untuk membuat iklan. Oleh itu, adakah hasil daripada jualan tersebut dapat menampung nilai iklan yang kita buat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada hasil produk jualan kami dan apa yang kami harapkan, iaitu iaitu yang pertama, kami yakin bahawa produk yang kami keluarkan ini dapat menguasai pasaran yang lebih luas. Selain itu, kami mengharapkan perniagaan ini dapat memberi keuntungan yang lumayan kerana produk yang kami jual adalah harga mampu milik. Dan yang ketiga, kami mengharapkan suatu masa akan datang produk yang dikeluarkan mendapat sambutan yang lebih ramai, tidak mengira generasi, iaitu daripada tua, orang yang berusia, remaja dan kanak-kanak. Terima kasih.